terlepas dalam juara memasak. 4 fish plating, no chicken. Where's chicken? Give me 2 minutes, okay? Ambillah Chef Bob yang nak kena masak. Ini kau punya last, final one. Kemungkinan besar awak akan tersingkir malam ni. How long 6 chicken? Malam ini, Cabaran anda tidak bermula di dalam studio. Cabaran anda akan bermula di Pasar TK Serenggun. Saya kena pergi TK. Nak beli apa? Boleh dapat apa Pasar TK adalah salah satu daripada pasar yang terbesar dan popular di Singapura, di mana anda boleh mendapatkan bahan-bahan yang segar dan eksotik semuanya di bawah satu bumbung. Sejak dari tahun 1915 hingga kini, ia masih lagi menjadi kunjungan ramai dari pelbagai kaum di Singapura. Dan di sinilah 6 peserta terakhir kita akan memulakan cabaran mereka. The previous time saya masuk juara masak, masa tu juara masak 2 lah. Dia punya first time tu masuk, wish memang gemetar sebab first timer. Tapi dan compare tu sekarang macam wah, sampai quarter final actually not bad . Saya memang tak sangka juga boleh sampai ke peringkat ini. Puas hatilah kata. Senior yang saya akan lawan, kalau andai kata saya ke final, balance 3 senior ni each ada their own strength. Jadi saya susah nak taruh put my hand on it. Kalau betul rezeki saya pergi ke final, saya rasa any 3 of them is good lah. Selamat kembali semua. Anda berenam diberi peluang untuk kembali bertanding di pusingan ke-7. Tema pada minggu ini ialah 5-star dish atau hidangan 5 bintang. Bila saya dengar tema tu, instantly mata saya macam light up lah. 5 star. Wow, style. Makin lama, makin susah. Makin buat darah tinggi naik. Bila diberitahu 5-star dish kan, sebab saya masak dekat rumah. Saya tak ada culinary background. Saya tak ada fancy-fancy. So macam blank for a while. So saya lebih baik fikir of something. Tapi bezanya pada minggu ini, cabaran anda tidak bermula di dalam studio. Cabaran anda akan bermula di Pasar TK Serenggun. Anda semua akan diberikan $30 seorang untuk membeli bahan-bahan anda di sana. Dengan bahan-bahan tersebut, kami mahu anda menghasilkan hidangan setaraf menu restoran 5 bintang. Ingat, ini adalah peringkat suku akhir. Harapan kami sangat tinggi hari ini. Kami ingin terpegun dengan ciptaan anda semua. Kami diberi tahu $30 je untuk pergi TK. Saya pun terkejut lah sebab makanan bahan-bahan pasar-pasar ni semua dia agak mahal lah. Sudahkah anda bersedia? Sudah. Dalam masa 3, 2, 1, mula. Peserta diberi 30 minit untuk membeli bahan-bahan yang diperlukan. Saya tengah beli chicken, ayam. Bos, ada diskaun tak, bos? Ada diskaun
Saya kena pergi TK. Nak beli apa? Boleh dapat apa I think you got jalapeno But I want one only. Can? So bila saya pergi ke TK, sampai ke TK, apa bahan yang saya nak semua complete. Semua quite smooth for me sebab mana-mana saya pergi, bahan yang saya nak semua ada. Saya memang tak pernah lah beli barang kat TK. Jadi nak cari barang tu ada susah sikit, lagi 30 minit, $30. 1 minit $1 tu. Okay, kita baru belikan siakap. So sekarang saya tinggal nak beli barang-barang kering dengan sayur. Lepas tu dah siap lah. Pasar Tekka ni memang pasar favourite saya. So saya tak ada masalah lah untuk cari apa-apa benda kat dalam pasar ni. Para peserta semua, sudahkah anda mempunyai bahan-bahan yang anda perlukan untuk memasakkan masakan 5 bintang untuk kami hari ini? Sudah? Yep. Bolehkah anda menerangkan kepada kami apakah hidangan yang anda ingin siapkan? Kita mulakan dengan Siti. Hari ini saya nak hidangkan bacon wrap chicken dengan mango salsa and cauliflower avocado rice. Tandoori chicken roulette stuffed with spinach and paneer dengan kalia. It's a Sri Lankan dish. Hari ini saya go vegetarian. Saya akan masak Indonesia vegetarian fried rice dengan sate tempe with sweet sauce, dan dessert saya kolak pisang dan nangka with urap jagung. Saya akan masakkan ayam bakar dengan sos gulai dengan chicken pate with urap and also sambal belacan emulsion. Safwan. Saya akan siapkan pancit sibas with potato skin, served with fish sauce from the fish bone and some vegetables. Saya akan membuat pancit barramundi served with kari badam alongside yogurt coriander sauce with assorted vegetable. Tapi dalam bahasa Melayu, kari ikan bersama sayur. Nampaknya anda semua sangat yakin dengan hidangan anda. Hampir terlalu yakin. Ini adalah pusingan suku akhir. Tidak mungkin semudah itu, kan? Dengan itu, kami akan memberikan satu lagi cabaran. Anda tidak akan memasak dengan bahan-bahan yang anda beli hari ini. Anda akan bertukar bahan-bahan anda dengan peserta yang lain. Kena tukar. Alamak, kena swap baik. Ya alamak, saya cakap ni satu masalah lah ni. Anda tidak akan memasak dengan bahan-bahan yang anda beli hari ini. Anda akan bertukar bahan-bahan anda dengan peserta yang lain. Cik Khalid, nampaknya mungkin tandoori tidak akan menjadi, ya? Itulah. Adakah anda rasa bimbang sekarang? Bimbang juga ni. Tak tahu siapa dah saya dapat tukar ni. Aduh. Alamak, bila dengar nak kena tukar, saya semangat lah tahu. Ini hancur lah. Saya punya orang ni, saya nak kena prepare. Saya nak kena prepare dan saya punya mindset tu mesti nak ada. Kalau saya nak buat satu perkara tu, saya dah, kalau last minute ada changes, memang disruptif lah untuk saya. Saya dah tak boleh fikir lah nak buat apa. Alamak. Dan saya ingat, bila the first thing saya ingat, alamak, tadi kita berbual bila balik pasar, ikan diorang belum potong lagi. Alamak. Wih, dia punya pening kepala tu kan, macam dah susah payah, dah belanja ke depan debut, tiba-tiba swap. Confirm otak blank sejak ah. Alamak, saya tengok bahan-bahan saya macam nak nangis ke, nak senyum ke. Alah, ni nampaknya kena reda lagi nampaknya. Terus saya otak automatik cerita bujang lapuk yang Sudin tertuang sekarang tu. Alamak, tu dah saya dah habis lah ni. Macam mana ni kan? Juri kita yang akan membuat pilihan peserta manakah yang akan bertukar bahan dengan peserta yang lain. Chef, silakan. Alright. Siti, anda akan bertukar bahan bersama Safwan. Rahayu bersama Ahmad. Alamak, vegetarian nak masak apa sih? The only thing I can think of is urap, salads. Dan Khalid bersama Luqman.
So bila chef cakap saya akan swap dengan Abang Khalid, so alhamdulillah dapat swap Asian juga. So okey lah. Saya kena tukar dengan Safwan. Tapi saya rasa is a very good change sebab kebetulan saya memang nak bikin western, dia pun nak bikin western, cuma kita punya proteins are different and cara dia and whatever yang dia nak buat initially is also lain. So saya tengok kat Siti punya bahan-bahan tu pun boleh membuat cara masakan western lah. So from there I feel okay, saya ada rasa selamat sikit lah. Anda boleh menggunakan bahan-bahan tersebut dan membuat hidangan yang dirancang oleh peserta asal, atau Anda juga boleh mencipta masakan anda sendiri dengan bahan-bahan itu. Dan jangan lupa, anda masih boleh menggunakan bahan-bahan di pantry dalam masakan anda pada hari ini. mengenai masa pula, anda semua diberikan 90 minit untuk cabaran ini. Sudahkah anda bersedia? Sudah. Dengan masa 3, 2, 1, mula! Sebenarnya saya pun bila take over daripada Luqman, saya nak buat kari ikan, tapi saya rasa ini bukan 5-star dish. So saya tukarlah, saya bikin pansit sea bass, saya letak the Sri Lanka element yang saya nak buat tu, ada kentang, ada carrot. Saya cuba bring the Sri Lanka punya element lah dalam saya punya masakan. Saya untung juga dapat swap dengan Abang Khalid kan. So saya akan masih retain dia punya ayam rulat buat cara tanduri. Tapi after that, the punya sauce saya akan tukar jadi macam something like tikar masala, but it's more of a tomato base lah. Jadi menu baru saya tu, saya tak nak berkecamuk sangat. Jadi saya menggunakan masterclass yang saya belajar episod sebelum ni, membuat chicken roulat, tapi saya buat sebagai Indian cuisine. Saya salutkan dia dalam inti dia sayur bayam, ayam cincang bersama panir. Dan saya membuat sos tomato masala bersama yogurt coriander chutney gitu. So I decided to do nasi juga, nasi bawang putih, ayam masak merah, my version. First kali bukan sebab nak masak apa, sebab saya memang dah terbayang-bayang plating saya tu kan, macam mana saya nak plate. So saya plan dengan nasi dan sate tempe yang saya plan nak buat, saya gunakan hati ayam tu untuk jadi sate dengan sweet sauce. Daun yang ada tempat situ cuma mint leaf sama daun limau saja. Satu sayur macam carrot ke apa, timun pun tak ada. Okay, sebab gemetar sebab ada barang saya memang tak perlu. Jadi saya nak letak tepi dulu sebab kalau tidak nanti macam saya distracted. Okey, so dah dalam pantry tu kan, dah tengah cari barang, dah start masak tu kan. Buka chiller, hehe, ada sotong baik. So kira macam, okey. So kira ada sotong ada protein. Dan dapat vegetarian option, semua sayur. So kira okey lah. So apa lagi? Ambil, so saya buat masak sotong sumbat. Sotong sumbat. Tahu yang saya dapat tu salah satu bahan dia tahu. Jadi saya sumbat sotong tu. Saya buat sos gulai dan saya buat urap saya. So tempe yang saya dapat tu saya goreng garing-garing, crumple, dah jadi dish. New menu ni saya cuma ada potato, kentang, brokoli ni. Saya nak most of the isi. Saya tak nak dia jadi penyik-penyik. Nak potong ni dah menggigil dalam hati, kenapa Safwan tak suruh apik ni, potong aja tadi. Okay, menu baru saya ni is actually tak ada nama pun. Saya main bikin aja. Jadi is fish and ikan dengan sos yang saya nak create an acidic sauce so that dia boleh complement the fish, sebab ikan kan ada rasa ikan. So saya nak something that complements the fish. Lepas tu dengan sayur-sayur. Okay, so ni yang saya dapat dari pantry. So saya ada butter, ada cream, cheese, the baby carrot. So for now I nak buat dia punya mashed potato first. Okay, so now saya nak buka dia punya kulit. Saya nak buka dia punya kulit untuk dia punya ayam. Nanti saya buat seperti ayam gulung. So dia punya kulit saya keluarkan dan saya akan bake kulit dia, so boleh dapatkan dia punya crispiness lah daripada ayam dia. Bila saya nak buat bulat ni, yang masalah saya ni dia ada sikit susah nak gulung lah.
So lama kelamaan saya dah dapat used to dia punya gulung tu. Then semua jalan smooth lah untuk saya. Only the starting point is dia punya gulung je. Safwan, Hello host. macam mana? Dah buat keputusan awak nak buat yang peserta lain tu dah cadangkan ataupun awak nak buat hidangan anda sendiri? Saya punya sendiri. Sebab sebelum tu dia nak plan, Kak Siti nak plan untuk masak di dalam oven lah. Okey. Tapi untuk saya nak kukus, lepas tu saya masak di atas induction. Okey. 90 minit cukup? InsyaAllah cukup. Yeah. Boleh All the best. Okay host, thank you. Lukman, apa khabar? Alhamdulillah baik. Semuanya okey? Awak tukar dengan siapa tadi? Saya tu dengan Abang Khalid. Abang Khalid kan? Ya. Ataupun buat tanduri macam Abang Khalid cadangkan tadi? Yes, for the ayam saya masih buat tanduri, tapi dia punya sos tu saya akan tukar jadi tikar masala. Okey, adakah ini salah satu anda rasa kalau anda dapat one up Abang Khalid dari segi masakan yang dia kirakan expert in, adakah anda rasa itu merupakan satu kekuatan nanti? Itu sudah pastilah. Jadi boleh mangga daripada dia sikit kan. Okey. All the best, Lukman. Terima kasih. Tuan Khalid. Hi Fauzi. Apa khabar? Alhamdulillah. Macam mana? I will stick to the Sri Lanka for the side. Wow. Saya tadi tanyakan Lukman. Okey. Awak sekarang pun dia pun akan tetap masak masakan Sri Lanka tu juga. Saya rasa macam okey. Awak ni berani ke? Kira macam awak rasa awak boleh one up Cik Khalid kita ke? Pasal awak ni kan kita semua tahu ini awak punya kelebihan. So macam mana ni? Kira akan ada dua masakan Sri Lanka lah macam itu hari ni. Kita cuba lah. Kita tengok mana lagi sedap Alright. Okay, all the best. Okay, thanks Fauzi. Encik Ahmad. Masak apa Encik Ahmad? Kita nari masak mini. Awak ni salah satu peserta yang kira macam relax, suka bergurau dan sebagainya. Tapi dah masuk peringkat suku akhir ni. Anda rasa anda harus lagi serius dan terus macam okey, 25,000 dah nampak. Jadi macam mana? Kita kena seriously be jokingly. Macam mana tu? Seriously be joking? Dia macam ada balance tau. So kalau serius sangat pun distress lah. Okay, all the best. Kak Rahayu. Ya, saya. Wah, anda relax. Anda nampak saya happy? Nampak, tenang aja. Nampak dia bersih aja mejanya. Apa plannya ni? Tadi saya nak buat sate tempe with sweet sour sauce, right? I still stick with my plan. Oh, okay. Tapi menggunakan hati ayam. Jadi tak banyak perubahan daripada the original plan? Tak. Original plan is vegetarian. Nak tukar sebab is ayam kan. Saya kena masak something yang boleh dimakan dengan ayam lah. Okay. Cuma the sate tu daripada tempe, saya tukar menjadi hati ayam. Okay. Semoga berjaya InsyaAllah. Oh, Kak Siti. Yes, hello. Awak masak apa hari ni? Hari ni Kak Siti kena masak fish. Sepatutnya apa? Sepatutnya chicken. Sekarang dah jadi ikan. Idea dia terus dapat serta-merta ataupun awak kena fikir dahulu? Fikir to fine tune. Sebab fish ni is also is very delicate Okay. So tak semua benda yang dia tak se-versatile chicken. Bila dah macam gini kan dia macam tersipu-sipu lah. Dia tak tahu dia nak nangis ke, dia nak ketawa ke. Janganlah nangis. Macam gitu. Okeylah, saya tak mengganggu pasal awak ni macam nampaknya macam dan perlu. saya tak boleh ni. Tak boleh on. Saya tak boleh Saya unlock. tak boleh bantu. 90 minit ya. Perhatian semua. Ya, Chef. Berhenti memasak. Ada lagi satu kejutan, Chef. Janganlah. Selepas menerima kejutan pada awal tadi, para peserta terus cekal menyesuaikan diri untuk hadapi cabaran ini. Keyakinan peserta dapat dilihat dari segi cara mereka siapkan hidangan masing-masing. So far, according to plan, it's all okay lah so far. So now I'm doing the filling. Sekarang kita buat kita punya tomato base sauce. Ni saya masukkan the base bombay dan bawang. Ni saya masukkan mix spice sikit. Then bawang putih, halia. Nanti lepas tu saya akan masukkan kanduri mix with garam masala dan tomato sauce. So lepas ni saya akan taruh lenggak krim untuk lagi pekatkan.
Okay, Chef. Macam mana anda berdua rasa tentang cabaran pada hari ini? Saya rasa bila saya tadi berbual dengan mereka, semuanya nampak steady je. Tak ada macam ada yang macam gementar ke apa-apa. Semuanya macam dah tahu apa dia nak buat. Saya tak rasa juga macam tu. Sebab walaupun mereka ni pandai masak, tapi bila kasih kejutan, macam-macam boleh jadi. Ni 6 peserta ni, kirakan dalam peringkat suku akhir ni, saya rasa 6 peserta ni memang layak berada di dalam peringkat sebeginilah. Jadi kita perlu tengok pun bukan untuk menyesuaikan diri. Mereka dah menyesuaikan diri dah selama berapa banyak episod ni, dah menyesuaikan diri dah berapa banyak kali pun. Jadi sekarang ni kita nak tengok kan, kita nak ke lebih lagi atas taraf lagi. Mereka diberikan $30 saja seorang untuk beli bahan-bahan. Kalau anda diberikan cabaran itu, adakah itu satu yang mudah ataupun tidak? Saya rasa kalau untuk $30 ni, untuk makanan yang 5 bintang gitu, memang sukarlah. Tapi kita tapi ada pantry, tak mustahil sebab kita pun ada pantry yang mereka boleh menggunakan bahan-bahan asas. Jadi kita nak tengok kan bagaimana mereka gunakan $30 tu untuk menaikkan dia punya hidangan untuk bagi 3x or 4x. Ni dari aku tahu ada satu kejutan kan, betul tak? Oh, ini buat semasa ni ada diorang dah tempuh 2 kejutan. Okey. Tetapi aku rasa tak cukup. Tak cukup. Kita kena bagi lagi satu kejutan. Satu kejutan. Okey. Bila nak bagi tu? Lepas ni saya nak isytiharkan cabaran yang ketiga. 25,000 tau. Okey. Bukan senang nak menang. Itulah. Okey, jalankan tugas. Akulah. Okey. Perhatian semua. Yes, Chef. Berhenti memasak. Saya ada berita penting. Ada lagi satu kejutan, Chef. Okey, peserta. Lihat di depan saya. Untuk hidangan 5 bintang, anda harus menggunakan bahan-bahan yang premium. Di sini, saya ada truffle, gold leaf, kaviar dan juga sedikit bahan hiasan seperti microgreens dan juga edible flowers. Para peserta, anda semua boleh berunding dan pilihlah bahan mana yang anda perlukan. Okey, berunding sekarang. Peserta dibenarkan memilih bahan-bahan tambahan yang mereka inginkan. Mereka harus pandai memilih supaya bahan premium itu dapat meningkatkan lagi rasa atau persembahan hidangan mereka. Cepat masa berlalu. Cepat, faster. The previous few episodes, ada orang masuk buku. Jangan buku jangan buku So benda tu kena keep mind lah. Habis dah tu, dah time masak. Alamak, benda tu ada cook pula. Okay, sekarang ni saya nak kasih colour kat dia punya bacon. So kasih dia ada tu roasting flavour sikit lah. Dengan ada kasih warna. Kita terkeluar gas dia. Gas dia leak. Saya punya blowtorch dah leak. So sekarang saya dah tak boleh pakai saya punya blowtorch. Saya nak kena pakai saya punya pan. Man, kau ada blowtorch, Man? Pinjam your one, Man. Thank you. Hiasan hidangan selalunya dibuat pada minit-minit terakhir. Tetapi Khalid sudah mula menghias hidangannya. Mungkinkah keputusan ini berbaloi atau satu kesilapan? Para peserta semua, anda mempunyai 10 minit saja lagi. Buat yang terbaik. Para peserta, tinggal 5 minit lagi ya. Apa tiada di atas pinggan, kita tidak akan nilaikannya. Dan kemungkinan besar ini adalah 5 minit terakhir di dalam pertandingan jawara masak untuk anda. Buat yang terbaik, come on. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Berhenti.
anda semua telah melalui 3 halangan pada hari ini. Yang pertama, anda semua harus pergi ke pasar dan membeli bahan anda sendiri dalam masa yang cukup terhad. Yang kedua, anda semua harus menukar bahan anda untuk menyiapkan hidangan anda. Dan yang ketiga sekali, menggunakan bahan yang mahal untuk meningkatkan lagi nilai hidangan anda. Berdasarkan hidangan yang tertera di depan kami ni semua, ya, anda sudah menyesuaikan diri di dalam dapur dengan baik. Jadi, syabas kepada anda semua, ya. Dan untuk menilaikan hidangan-hidangan anda semua, pada hari ini kami akan menjemput seorang juri undangan yang merupakan nama yang terkenal sekali dalam industri F&B Singapura. Beliau merupakan pemilik restoran Morsels. Berikan tepukan untuk Chef Petrina Loh. Welcome. Thank you. Have a seat. Para juri kita akan menilaikan hidangan anda mengikut 3 kriteria. Rasa, kreativiti dan juga persembahan anda semua. Dan selain daripada itu, juri kita juga akan memberitahu kami berapakah jumlah yang mereka mungkin ingin bayar untuk memakan hidangan yang bertaraf 5 bintang. Boleh kita mulakan? Kita akan mulakan dengan peserta junior kita dahulu. Ahmad, persilakan. Ahmad, boleh terangkan kepada kami apakah hidangan yang telah anda siapkan untuk kami? Sotong sumbat dengan tahu, kelapa, bawang dan dibakar dan ada sos simple lemak sos dengan urap micro herbs dan ada crumble of tempe goreng. Well, Ahmad, this looks good. I like how you have textures on top. I like tempeh a lot as well. And the salad looks really nicely dressed and the sotong looks really nicely cooked. Ini kali pertama saya tengok awak punya persembahan dengan clean, ya. Dia tak banyak kocak-kacir. Ya, kita nampak kan dia punya microgreens tu, urap microgreens tu dia menjelah di atas pinggan yang putih. Kirakan dia sebagaikan abstract art di atas pinggan kita. Jadi kita nak kena rasa sekarang, okey? Masa setengah masak sotong tu, dia actually undercook. So macam alamak, tu hari overcook, ni habis undercook. Tu macam ada sikit salah je. Harap ni just nice lah. Okey. Firstly, I think to get squid cooked right and it's not overcooked is quite hard. So I think you did quite well on that. The stuffing is well seasoned and I think the sauce kind of brings everything together. So overall, I think it's a tasty dish. Dah beberapa episod, ya, saya dah lihat awak punya masakan. Jadi syabas, awak punya makanan hari ini ada balance dia dengan lengkap. Saya nak lagi satu elemen, iaitu dia punya glaze. Disapukan kepada dia punya sotong dan awak blow-torchkan dia, jadi dia ada lagi dia punya warna dan dia punya lagi satu rasa elemen dia untuk memperbaiki lagi. Okay, Chef, if you are served this dish in a 5-star restaurant, how much would you be willing to pay? I think it'll be anywhere from like $22, $24. It's a good appetizer dish. So I think I boleh bayar dalam $29, $30. Dia akan letakkan harga pada $25. Jadi syabas-syabas. Okey? Well done. I'm really satisfied with my dish lah. Dan walaupun ada kekecohan di situ dengan plot twist and turns gerbadewu, but alhamdulillah that's the one that I want to serve to the judge. Seterusnya, peserta senior, Khalid, silakan. Khalid, apakah hidangan yang telah anda siapkan untuk Saya siapkan grill sea bass with kalia. It's a Sri Lankan inspired dish and there is a cauliflower puree as well. For me, the plate looks a bit crowded. It's supposed to be an elevated dish in a more fine restaurant. I think it's a little bit too crowded for that. Mandangkan ni awak punya pertama kali awak platingkan macam ini, boleh dikatakan lagi refine daripada apa yang anda telah presentkan kita. Tapi lah boleh lagi diubah sesuai lagi lah. Tapi good effort lah. Iskandar. Berkecamuk sangat.
Baik, mungkin dari segi persembahan mungkin tidak memuaskan sangat, tapi adakah rasa hidangan anda dapat memuaskan hati para juri kita? Dipersilakan. Ni kaviar awak. Oh, kaviar tau. Kaviar with Sri Lankan food, man. Okey, mungkin kita boleh mulakan dengan Chef Iskandar dahulu. Apa you punya goal actually? The goal is to bring out the flavour of the kalia yang potato dish tu, so that the fish can complement the kalia lah. And then you taruh apa? Caviar. Saffron on the dalam pasta tu. First time I rasa. Kenapa? Why you put I rested the fish on the pasta, so I didn't want the bau daripada fish ke, kalau ada that stench from the fish to overpower the taste of the pasta. I tinggal di Sri Lanka 2 tahun, tapi it's not kalia. Alright, different from what I tasted lah. Entahlah Khalid, delivery tu tak kesampaian hari ni. I don't really understand the dish. I think each part has a great idea, but then it doesn't come together. So we're not quite sure like what is it you're trying to present. Maaf Khalid, pada hari ni saya tak akan bayar makanan awak. That's a tough one. Chef Bob? Saya rasa saya bagi bare minimum, which is cost price $10-12 macam itu. Chef Katrina? That's probably my price as well. $10 to $12 also. Baik Khalid, satu percubaan yang baik. Terima kasih. Saya tahu yang pinggan ni tak ada coordination lah. Dia macam berserak. Walaupun saya dapat habis awal, cuma saya tak 100% confident lah dengan saya punya dish. Kita akan teruskan dengan peserta junior kita. Safwan, dipersilakan. Safwan, sila beritahu kami apakah yang telah anda siapkan. Saya membuatkan ayam gulung bersama ayam Belanda disalut, dan untuk kulit ayam dia saya buat as a topping lah for dia punya hidangan dia. Dan dia punya sos saya menggunakan bell pepper sama potato puree. Okey, Safwan, bila anda hidangkan anda punya makanan ni di dalam soup plate, dia punya sos nak kena ada macam berkuah macam itu. Faham tak? Kalau tak ada kuah, dia punya it defeats the purpose of anda menggunakan soup plate ni. Saya punya pendapat lah. Bila awak letak tadi, saya ingat ada sos yang awak akan hidangkan sampingan. Jadi saya boleh tuang di sini. Ni agak kering pinggan ni. Alright, please, chef. Chef, Leave some chicken skin for me. No, Where does your dish inspiration come from? So the inspiration comes from the previous episode. We have a training under Coriander restaurant, which is Chef Iskandar restaurant. So that's my inspiration come from. Awak punya ulat kering hari ni. Lagi-lagi bila tanpa sos. Kalau ada sos, mungkin ulat awak tu lagi sedap lagi. But I think the chicken was well cooked. It's not too dry. But I think your truffle gets a little bit lost in there. And definitely more sauce to bring everything. But overall, I think the flavour is nice. Satu je saya boleh cakap ialah flat line. Dia tak ada dimensi, dia macam very flat macam itu. Kita berikan truffle tu, bahan yang cukup mahal, awak tak naikkan lagi dia punya taraf dia punya truffle. You don't do justice to the truffle. Jadi Chef Bob, dengan kekeliruan yang anda rasakan ni, apakah harga yang mungkin anda ingin bayar? Saya tak akan bayar lebih daripada $12 lah. Probably $18 to $20. $18 to $20. That's an improvement on Chef Bob's one. Chef Iskandar. Saya rasa saya sama macam Chef Atin, about $20. About $20. $20. Baik. Terima kasih, Safwan. Saya sedar yang makanan saya agak kering sikit lah sebab dia sos pun tak cukup. Dan kalau saya ada masa, saya akan buat sos seperti cream sauce, more to cheese lah. Siti, sudahkah anda bersedia untuk tampilkan kepada kami hidangan anda? Yes. Dipersilakan. Siti, Yes. apakah yang telah anda siapkan untuk kami pada hari ini? Ya, ini saya siapkan pancit sea bass dengan fish bisque
and mashed potato dengan pan-seared veggie with a tinge of honey. Dari segi persembahan bagaimana? I think the colour is very attractive. Let's just start. Colour is attractive. I think in an elevated plate, we want to see colour contrast, which I think you did quite well here. Your fish biz, was it done with the bones or no? You just okay. So I mean, I like that. You ada belajar bila masa kita buat kitchen takeover tu Jadi you ada belajar sikit. Saya nampak awak punya plating hari ini lebih refine. Kita nampak senyuman daripada mereka setakat ini. Alhamdulillah. Satu tanda yang baik. Mari kita rasakan pula ya. Siti, dalam awak punya fish beef ni apa awak letak? Tulang ikan, onion, carrot. Ada letak bahan-bahan binding agent ke apa, ada tak? Okey, saya last stage tu saya taruhkan butter with a bit of flour to thicken the thing. So roux base lah. I like the taste. I think it's very balanced. The biz itself has acidity, which I think complements the fish a lot. The fish is very well seasoned, especially the skin, and the mash and everything. When you eat it all together, it comes together. So I like the dish. Yeah. How much would you pay for this dish? I'll pay like $28 to $30. $28 to $30. That's a good price point. Siti, banyak-banyak peserta you yang paling banyak peningkatan. Jadi syabas, you ada improve. So jadi well done. You punya mash ni potato ke? Potato. But I have the side of cauliflower. Oh, yang tengah tu cauliflower. Oh, okay, potato and cauliflower. Berapakah yang anda ingin bayar untuk hidangan ini? The portion a bit bigger, the fish $40. Wow. Clean, sedap, dan saya rasa saya akan bayar. Tinggi sikit. Tak boleh, Habib. Tak boleh. Tinggi sikit. No. Okeylah, pada saya tinggi lokek lah dia ni. 28-90 sen lah. But seriously lah, $28 lah. Kerana kalau dia punya ikan lebih besar, saya akan bayar lebih. Syabas pada anda Siti kerana membuatkan kami hidangan yang cukup kah. Well done. Pada saya macam I can do better. If not in a rushing mode, saya rasa saya can do better. But alhamdulillah something is being plated and it can be judged lah. Peserta yang jarang tersenyum, asyik nampak macam nervous saja, tapi selalu mendapatkan hidangan yang cukup baik. Setakat ini, Luqman sudah bersedia? Dipersilakan. Hari ini saya siapkan ayam gulung bersama inti dalam dia ada daun bayam bersama panir, cheese. Lalu ada tomato masala puree with assorted vegetable. Okey, presentation persembahan awak hari ini saya nampak boleh tahan walaupun dia banyak yang di atas pinggan ni, tetapi saya boleh bayangkan rasa dia mungkin akan menyelah. I think it's an attractive dish. You understand the mechanics of fine dining plating. So there's nice height to it. The plate a little bit too many things, but otherwise I think the idea is there. Dari segi inspirasi, Luqman, boleh terangkan kepada kami apakah inspirasi anda untuk hidangan ini? The chicken roulade is actually from the masterclass yang episod sebelum ni. Dan the spices and all is for my culinary journey so far when I was in the hotel line. What do you say the chicken, the roulade was stuffed with again? Paneer? Means chicken paneer with spinach. Okay, Chef Petrina. I see the inspiration is coming through the dish. The sauce, quite typical when you see in some Indian cuisines. You have the chutney and then you have the masala. Works very well together. Chicken is well cooked, well seasoned. I like the crunch factor to it. In general, I think the dish comes together quite well together. Makanan yang awak hidangkan pada hari ini lengkap. Ada sos, ada protein yang masak dengan betul, sayur-sayuran. Walaupun sayuran ni ada sedikit undercook, tapi saya suka dengan sos masala dan chutney tu. Saya terpanjat sikit chutney tu macam saya punya resepi. Very similar to what I do. But overall, I think this is a complete dish. Saya rasa makanan you sedap hari ini. Tapi bila anda hidangkan hidangan bersama bahan-bahan yang berminyak seperti papadum dan berminyak, seperti dia punya pakora,
pakuran bawang tu dia berminyak. Jadi Chef Bob, Ya. ada kekurangannya dan juga ada kebaikannya dari segi hidangan ni. Jadi berapakah harga yang mungkin anda ingin bayar untuk hidangan ini? Jadi dengan hidangan ini, ayam ni saya rasa $32. Yeah, I think $30 to $32. $30 to $32. I mean, it's quite a good portion. Actually, just to touch a little bit on what Chef Bob was saying about this, she said that it's a bit too much minyak oily. So maybe you can actually put some lemon or something to freshen it a little bit if you still want to keep the components on it lah. Yeah. Plate ni boleh dalam $30. Okey, syabas. Terima kasih. Oh, dia punya basah tu pelur tu boleh rasa dia turun sampai ke hujung tau. Peserta senior kita yang terakhir, sudahkah anda bersedia? Sudah. Cik Rahayu, dipersilakan. Okey. Rahayu, Ya, saya. apakah hidangan yang telah anda siapkan untuk kami pada hari ini? Okay, is garlic rice with ayam merah, and I have the sate hati ayam dengan sweet sauce. Dari segi persembahan, apakah pandangan para juri kita? Nampaknya you punya plating hari ni lebih cleaner lah daripada yang dulu-dulu. Minggu-minggu yang lepas tu you punya plating tu macam normal-normal lah. Hari ni dia up sikit. Okay, jadi tahniah lah. Dia letakkan dia punya nasi macam itu, ada height dia sendiri. Tapi saya kekurangan sos lah pada saya. Kekurangan sos. Saya takut nanti dia punya nasi ni nanti dia kering sangat. Dari semua peserta kita pada hari ini, apabila anda diberitahu cabarannya ialah untuk menukar bahan, saya dapat nampak reaksi yang paling macam risau tadi. Mungkin boleh terangkan kepada kami apakah perasaannya tadi? Macam sedih lah sebenarnya. Tapi sedih-sedih pun kena masak juga kan. Tapi plan nak buat sate tu saya teruskan dengan menggunakan hati ayam. I like to eat chicken liver and it's very well cooked. Okay. It's very hard to get chicken liver not overcooked. Like inside it's nice and pink and it's not raw. I think the glaze on top is the sweet sauce you said, right? Yes. Is very nice. It complements it, and I like the lime that you added. The only comment I have is I think your ayam merah you need more sauce. Yeah. Because I think like what Chef Bob said earlier, right? If not, it will be too dry. Yes. So if a little bit more sauce, then everything I think will be very nice together. Okay. Yeah. Thank you. Just lacking one particular element. Tetapi satu elemen yang kurang di dalam Awanda punya hidangan ialah kepedasan. Oh, okey. Bila ada kepedasan sedikit di dalam sos kicap tu, dia lagi naikkan lagi. Okay. And how much would you pay for this dish? Say $20. $20. Okay. $25. $25. Kalau hati ayam macam ni dengan ayam macam itu, saya rasa $25 okey lah. Saya sabar kepada anda. Okay, terima kasih. Thank you. Yeah, thank you very much. Thank you. Okeylah, saya rasa alhamdulillah lah saya dapat buat dan execute benda tu walaupun kelang kabut, tapi tawakal ajalah. Okay, sama-sama kita ucapkan terima kasih kepada Chef Petrina. Berikan tepukan kepada beliau. Thank you so much, Chef Petrina. Seperti biasa, juri kita akan mengambil masa untuk membuat penilaian mereka dan keputusan akan berada di tangan saya sebentar saja lagi. Keputusan telah pun saya dapat daripada para chef kita. Ya, tugas kami sebagai juri adalah untuk menentukan siapakah yang paling layak untuk ke peringkat akhir. Dari itu, kami akan menyingkirkan peserta yang paling lemah pada hari ini. Peserta yang tersingkir pada minggu ini, beliau ialah Khalid. Ada apa-apa yang ingin anda katakan? Saya sangat bersyukur actually dah sampai peringkat ni. Saya happy dapat bertemu dengan para peserta yang ada di kiri dan kanan saya. Pada pendapat saya lah, each and every one of them are deserving winner of the competition. Berikan tepukan kepada Khalid.
Dengan itu kami ucapkan selamat tinggal kepada kalian. Terima kasih semua. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada orang rumah saya. Dia telah banyak kasih saya inspiration. Inilah dia di hadapan saya 5 peserta terbaik juara memasak musim ini. Anda semua mempunyai peluang yang sama untuk memenangi wang tunai $25,000. Ingat, di peringkat akhir akan hanya 2 peserta yang akan tinggal. 1 peserta junior dan 1 peserta senior. Dan dengan itu, rehatlah dan selamat pagi. Markah purata yang diperolehi oleh kumpulan senior dan junior untuk pusingan minggu ini ialah seperti berikut. Kedudukan antara pasukan senior dan junior ialah Yes. Okay, masih ada harapan tipis tu. Okay. Still on, fight still on. We will give the best fight. Tak apa. Kita boleh cuba lagi.